Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan buat beberapa soalan untuk ulang kaji bagi berhadapan dengan peperiksaan TOV nanti. Okay, hari ini cikgu akan guna buku yang tahun lepas yang kita beli ni. Buku ni. Okay. Buku yang soalan dia duduk belakang sekali tu. Soalan yang pertama, soalan nombor 15 ini adalah soalan yang muka surat 212. Okey, muka surat 212. Okey, sebelum cikgu nak bagi lebih lanjut, soalan cikgu yang pertamanya, tajuk apa soalan ni? Penyelesaian segitiga. Okey, penyelesaian segitiga. Dalam peperiksaan penyelesaian segitiga bagi tak formula dia? Dok. Tak. Lagi? Tak. Okey. Bagi ke tak? Bagi ke? Bagi. Awak mana sir? A per sin A sama dengan B. Bagi nombor. Kita ada 1 hingga 24. Kita ada 24 formula sahaja. 22. 22 lagi. 23. Sekejap ya. Okey, 22, 23. 24. Okey, 24. Okey, so tajuk ni lah. Okey, 22, 23, 24. Okey, dah satu formula yang awak kena hafal, betul tak? Iaitu formula apa? Herom. Ingat tak? Siapa ingat formula Herom? Ingat. Okey, apa yang pertamanya Herom? Apa maksud S? Okey, formula Heron ni digunakan untuk apa? Cari luas ke? Cari panjang sisi ke? Cari sudut Luas. ke? Okey, cari luas. So, apa maksud S kat sini? Perimeter segitiga bagi 2. Perimeter. Okey, perimeter. Iaitu, kalau kat sini, kita boleh katakan A tambah B tambah dengan C bahagi dengan 2. Okey. Ini maksud S. Tapi ini bukan formula Heron. Okey, formula Heron dia square root iaitu mencari area iaitu S tolak A. Lepas tu S tolak B. lagi S tolak C. S tolak C. Okey, lepas tu square root. Okey, so kena ingatlah ni Heron. Manalah tahu soalan tu dia kata hanya menggunakan formula Heron. Okey, kalau menggunakan formula Heron, format soalan itu dah jadi item apa? Item apa yang cikgu bagi hari tu? Yang cikgu dah photo state tak awak? Ada kan? Wak Alik dah kertas soalan handout cikgu tu? Balik. Iaitu dia ada. Okey, iaitu dia menjadi soalan jenis item subjektif respon terhad. Okey. Sebab syaratnya menggunakan apa-apa formula. Okey, untuk soalan ni cikgu akan memperkenalkanlah sikit. Okey, memperkenalkan Heron lah kat sini. Okey, cikgu ubah sikitlah soalan kat sini, boleh? Cuma cikgu nak minta tolong nanti ada seorang lah kira untuk nak selesaikan sebab cikgu tak ada kalkulator bersama kat sini. Okey, kita pergi ke soalan yang pertama iaitu soalan yang ke-15 pada petang ni. Okey, kalau kita tengok, bila dapat soalan macam biasalah, jangan takut untuk contoh. Okey, jangan takut untuk contoh. Okey, tapi contoh dengan yang bermaklumat lah, jangan contoh dia tak molek. Okey, katakan contoh yang paling senang adalah cari sudut kat sini, betul? Okey, berapa sudut kat sini? Berapa sudut kat sini? Bagaimana nak cari sudut kat sini? Iaitu cikgu nak cari sudut PQR. Bagaimana nak cari dia? 180 tolak 72 tolak 48. Okey, berapa hasil dia? 60. 60.
Okey, yang pertamanya hak tu dulu awak kena cari. Cari check dulu. Hak mana boleh cari dulu. So kat sini awak tulis je 60. 60. Okey, 60. Okey, lagi cikgu rasa hak tu je lah boleh cari. Hak lain kena kira lah. Okey, kena kira. Sebab kita tahu sudut segitiga, sudut dalaman dia adalah 180. Maka kita boleh cari sudut DQ lah. Okey, maklumat kita dah habis lengkap. Yang lain kena kira. Baru kita pergi ke soalan yang pertama. Soalan yang pertama, cari panjang dalam cm. Okey, cm. Okey, cm kita cek balik. Adakah unit semua cm? Ya, unit cm. So, tidak ada masalah lah. Takut soalan ni kan dia bagi meter, kat sini unit cm. Jeng awak. Okay, so kena hati-hati. So unit cm dah tally dengan soalan ni, so tidak perlu buat penukaran unit. Okay, cuma kat sini jawapan akhir, tak perlu tulis unit pun dah memadai. Okay, dah memadai. Dia nak cari apa? PR. Okay, PR kat sini P kepada R. Yang kedua, dia nak cari sudut. Okay, sekejap ya. Okay, yang kedua, dia nak cari sudut di antara P SR. Okey, sudut kat sini. Ni soalan yang kedua. Okey, sudut PSR. Okey, dan yang ketiga dia suruh cari apa? Luas dalam sentimeter. Segi 4 P Q R S. Okey, kat sini cikgu ubah sikit boleh tak? Menggunakan Herom. Okey, formula Herom. Okey, menggunakan formula Herom. Okay, menggunakan formula Heron. Maknanya kalau cikgu kata menggunakan formula Heron, formula lain tidak boleh guna. Boleh? Okay, ni lah cikgu nak beza sedikit dengan soalan ni. Okay, beza sedikit dengan soalan ni. Okay, kita pergi satu persatu. Okay, kita selesaikan A. Okay, nanti soalan kita semua jawab dalam kertas kajam. Bila jawab dalam kertas kajam, nanti cikgu nak awak tulis nombor soalan. Katakan kat sini nombor 15. Ni bayangkan kertas kajang ni. Okey, nombor 15. Okey, bagaimana nak kira nombor 15? Baru kita buat A. A kat sini. Okey, untuk nombor 15 A1. Okey, cikgu syorkan dia banyak kaedah nak jawab kat sini benarnya. Cuma kat sini cikgu galakkan untuk jawab soalan ni mesti guna gambar rajah. Mesti guna gambar rajah yang ada maklumat. PR. PR ini kalau awak baca dia menghubungkan yang atas dengan yang bawah. Tu, segitiga atas dengan segitiga yang bawah ni. Okey, dia menghubungkan segitiga atas dengan segitiga yang bawah. So bagaimana kita nak selesaikannya? Nak ambil segitiga atas ke segitiga bawah ni? Dan mesti ada. Kenapa awak pilih? Okey, pagi cikgu untuk selesai kat sini, cikgu dah kata dah, pastikan kita ada maklumat. Kalau kita tengok segitiga bawah ni, ada tak sudut? Sudut ada ke? Atirah, sudut ada ke? Kanak ke? Sudut ni, segitiga PSR. Tak ada. Tak ada. Tak ada sudut Tapi kalau yang atas ni ada sudut tak? PQR. Ada. Tak ada. Ada. Okey, ada maknanya kita nak pilih hak atas ke hak bawah? Atas. Atas. So kita pilih hak atas. Cikgu kecil tu sikit Okey, senang untuk okey. Okey, so cikgu pilih yang atas. Sebab apa atas? Sebab cikgu dah tahu yang pertamanya adalah sudut. Okey, setiap ni cikgu dah ada dah sudut. Sini adalah 60. Okey, sini adalah 72. Sini adalah 48. Okey, yang keduanya cikgu dah ada satu sisi iaitu QR. QR adalah 16 cm. Okey, QR adalah 16 cm. Okey, bila dapat macam ni, apa yang perlu kena buat? Okey, Atirah dia, suara Atirah dia. Atirah, nak guna formula hak mana? Banyak ni formula dia. 22, 23, 24. Hak bawah sekali kena hafal. Nak pakai formula mana Atirah?
Atirah Adlina. 2, 3 ikut. Jap. Jap. 2, 3 mana boleh buat 2, 2 ikut. 2, 2. Apa tak guna 2, 3? Boleh ke Sebab nak ada sisi ikut. sebab tak ada sisi. Sisi tak mencukupi. Maka 2, 3 tak boleh nak guna. Maka kita guna 22. Ini adalah petua apa ni? Sin sinus. Okay, so kat sini macam biasalah kita tulis apa? Okay, kita tulis yang berhadapan dengan dia. Iaitu PR. Hadapan dia adalah 60. Maka kat sini adalah PR over sin 60. Okay. Sama dengan, okay. Sisi QR. QR adalah 16. 16 depan dia adalah sin 48. Okey, sebenarnya dah memadai tulis gini tapi susah sebab kita perlukan nak tekan kalkulator. Baiknya kita buat macam ni. PR sama dengan 16 sin 60. Sekejap akan jadi okey, iaitu 16 16 sin 60 bahagi dengan sin 48. Okey, tolong seorang cikgu. Tolong cikgu kira berapa? 18.65. 18.5. Okey, 18.65. Bagus jawapan awak. Sebab jawapan mesti dalam 4 angka bererti. Kalau nak lebih pun tidak ada masalah sebenarnya. Tapi standardnya adalah 4 angka bererti. Okey. Ada soalan nak tanya ni? Kalau tak boleh buka mic boleh tanya menggunakan chat sebelah tu. Okey. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya baru cikgu pergi ke soalan A2. Okey, A2. Nanti cikgu nak awak jawab gini lah. Tulis nombor soalan, tekan nombor soalan. Okey, untuk periksa ni cikgu beri pilihan lah. Awak nak jawab ikut nombor ke ataupun ikut awak faham dulu. Kalau tanya cikgu, awak jawab soalan yang awak mahir dulu. Okey, nanti kat belakang tu dia ada helaian nama dengan nombor soalan awak siap, awak boleh depan. Periksa nanti. Okey, lepas awak siap, awak depan, awak tik kat situ. Cuma bila awak susun di kertas kajak lagi, ikut awak lah nak jawab soalan mana dulu. Nanti cikgu akan semak lah satu persatu. Okey. So soalan guana cikgu pun tak tahu mana lagi betul soalan. Okey. Yang seterusnya cikgu pergi ke soalan A2. Okey, A2 kat sini dia nak apa? P S R. Dia nak sudut di bawah ni. Okey, dia nak sudut kat bawah ni. So cadangan cikgu tulis balik. Okey, tulis balik soalan ni. Gambar rajah ni. Okey, balik. Tapi dengan ada maklumat lah, senang. Okey, senang. Okey, baru kita fokus hak ni je. Tak perlu tengok kertas soalan hak kita banyak coteng dah tu. Okey, ini adalah 9. Kat sini kita dah ada 18.65. Kat sini kita ada 14. Okey. Okey, soalan ni tadi dia bagi banyak sudut betul. Untuk soalan A2, okey bagus untuk soalan ni untuk soalan kaji Untuk A2, pattern dia tak ada sikit pun sudut dalaman dia. Tak ada sikit pun sudut dalaman dia. Tapi dia bagi apa? Dia bagi panjang sisi setiap segitiga ni. Okey, soalan cikgu. 22, 23, 24, formula kena hafal. Hak mana awak nak buat? Untuk 2, 3. Okey, kenapa awak pilih 2, 3? Sebab ada sisi. Semua ada sisi sebab dia ada apa? Dia ada satu sudut. Okey, untuk 23 ni apa yang tik cikgu bagi hari tu? Kalau nak guna 23 dengan 24 ni. Formula 23 dengan 24 ni tik cikgu apa? Gunting. Ingat tak perkataan gunting? Ingat. Gunting. Okey, gunting. Tengok tangan cikgu. Okey, gunting. Gunting bermaksud
Jari cikgu ni melibatkan apa? Melibatkan sisi. Okey, di antara ni adalah melibatkan apa? Sudut. Okey. Cuma yang 23 ni line dia hak ni yang kita nak cari. Yang 24 tu adalah luas sahaja. Okey, tu je. So tipsnya adalah gunting. Okey. So gunting lah. Gunting. Okey, gunting kat sini bermaksud okey, sisi yang pertama 14 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2 tolak dengan 2 darab dengan 14 darab dengan 9 lepas tu darab dengan cos. Okey, cos kat sini sudut di antara ni lah. Sudut kat sini lah. Okey, sudut kat sini awak nak pakai alfa beta pun boleh. Tapi kalau cikgu akan guna apa yang dia nak. Dia nak apa? Dia nak PSR. So kita tulis je kat sini. Sudut PSR. Hak ni lah paling baiknya. Kalau awak nak buat theta kat sini pun boleh. Tapi bagi cikgu baik sudut PSR. Sebab soalan tanya sudut PSR. So depan dia apa? Depan dia ni tengok depan dia. Depan dia adalah 18.65 kuasa 2. Soalan ni yang cikgu bimbang Sebab apa? Pelajar dia akan kira satu. Okey, pelajar dia akan kira satu. Okey. Bukan cikgu kata salah, betul. Tapi cikgu takut titik perpuluhan tu lagi. Okey, cikgu takut titik perpuluhan tu lagi. So bagi cikgu biasakan hak ni pindah hak ni pindah ni. Okey, so biasakan last kali awak dapat apa? Sudut PSR sama dengan okey, rongsangan kosong. Okey, inverse cos. Okey. Iaitu 14 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2 tolak dengan 18.65. Okey, kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 kat atas Okey, bahagi dengan apa? Bahagi dengan 2 didarabkan dengan 14 didarabkan dengan 9. Okey, sebelum cikgu nak pergi lebih lanjut lagi, ingat jawapan untuk sudut sekurang-kurangnya berapa? Jawapan untuk sudut? 2. Okey, 2 apa? Angka berti Angka berti? titik, tepat titik perpuluhan. 2 tepat titik perpuluhan. 2 tepat titik perpuluhan. Awak nak buat dalam minit ke buat dalam degree? Degree. Okey, buat minit tu hati-hati. Tapi soalan ni tak cover dalam apa-apa tau. Kalau tak cover, buat dalam degree senang. Okey, so lebih selamat buat dalam degree. Okey, Acu kira dulu seorang. Berapa boleh awak boleh? 106. Sekejap. Okey, 106. Point 32. Point 32. Darjah 1. Okey. 106.32. Okey, bagaimana kalau nak kira dalam minit? Manalah tahu kalau soalan tu nak minit? 106 degree dari awak tekan apa? Tekan titik koma tu pada kalkulator awak. So dia akan jadi apa? 20 detik lah. So jadi 20 saat. So akan jadi 19 kan? 19. Tapi jangan tunggu 19. Dia ada simbol ni. Calak 1. Calak 1 maknanya minit. Okey. Calak 2 maknanya saat. Boleh? Okey, 19. Okey. Ni kalau soalan ni tanya. Kalau soalan tu tanya dalam minit. Okey, hak ni lah jawapan dia. Okey. Hak ni cikgu dah pun suka ingat lah. Kalau soalan gini betternya hak ni lah. 106.32. Cikgu suka buat gini lah sebab jawapan awak lebih tepat lagi. Okey. Tepat dengan pemakahan biasanya lah.
Kalau buat je lari sikit waktu cikgu bimbang. Sebab kita nak markah yang paling tepat. Okey, yang seterusnya. Okey, dia kata apa? Okey, cari luas. Okey, cari luas segi 4 PQRS menggunakan Heron formula. Okey, sebelum cikgu nak pergi kat sini, kalau soalan A3 ni, awak tak boleh guna soal formula yang ke-24 ni, tak boleh guna. Kalau dia suruh Heron. Tapi kalau cikgu wabah ambil soalan asal, katakan soalan asal luas dalam sentimeter persegi, sisi 4 PQRS ni, cikgu boleh katakan bahawa awak boleh guna formula yang ke-24 dengan formula yang awak hafalkan ni, iaitu formula Heron. Okey. So hari ni cikgu nak suruh awak guna formula Heron je. Okey, nak kenal formula Heron. So bagaimana nak selesaikan soalan A2? Okey, A2 ni okey, buat satu-satu senang. Okey, buat satu-satu. Ada berapa segitiga kat sini? A2 lah, A3. Ada berapa segitiga kat sini? 2. Ada 2. Okey. Yang pertamanya duduk kat atas sekali. Iaitu PRQ. Okey, PRQ kita ada sini 16. Kat sini kita ada berapa? 18.65. Kat sini kita ada 72. Kat sini kita ada 60. Okey, kat sini kita ada 48. Okey, tambah dengan yang bawah ni. Yang bawah ni, kalau awak tengok, ingat buat segitiga ni pakai pembaris lah. Jangan cikgu-cikgu ni. Cikgu tak ada pembaris 18.65. Okey, awak kena ada sekurang-kurangnya 2 lah pembaris. Okey, pembaris panjang untuk jawab hukum linear ataupun untuk graf. Pembaris pendek tu untuk garis-garis hak mudah-mudah je lah. Okey, 14, 9 sini adalah S. Okey, sudut kat dalaman ni dia adalah 10, 6.32 degree. Okey, cikgu nak cuba selesaikan satu persatu kat sini. Okey. Okey, soalan untuk segitiga yang pertama ni masalahnya adalah tidak ada panjang PQ, betul? So bagaimana kita nak selesaikannya? Kita kena cari dulu PQ. So apa guna formula PQ? Gunting. Macam tadi lah. Iaitu PQ kuasa 2 sama dengan, berapa sini? 16 kuasa 2 tambah dengan, pakai formula ni. Pakai formula yang ke 23. Ya. Tambah dengan 18.65 kuasa 2. Okey, lagi tolak dengan 2 BC tu 16. Mana BC? QR BC. Baca rumus tu. Okey. 18.65 cos 72. Okey, cos 72 sini cos dia ambil 16 adik. Okey, 16 dengan 18.65 di antara sudutnya adalah 72. Okey, bagus Atirah. Okey, yang lain malu ke nak buka mic? Okey, so tekanlah kalkulator. Berapa nilai PQ kat sini? Ingat, jangan lupa square root ni square root nilai ni. Okey, siapa nak tolong bagi jawapan? Berapa jawapan awak dapat?
Atirah dapat apa? Yang lain dapat apa? 20.48. 20.48. Ni suara siapa ni? 20.48. Okey, terima kasih. Iaitu 20.48. Okey. Cikgu cuba selesaikan sebelah kiri dulu Okey, iaitu S sama dengan 20.48 tambah dengan 16 tambah dengan berapa? 18.65. Ni heran Agaklah heran tak masuk dalam kueksa. Okey, bahagi dengan 2. Tapi tak apalah. Untuk dalam kaji, kita bagi je. Okey, bahagi dengan 2. Iaitu seperti Atirah kata, S adalah perimeter segitiga bahagi dengan 2. Okey, berapa sini boleh? 27.57. Okey, 27.57. 565 jawapannya. Okey, 565. Okey, 565. Okey, untuk ingat hak mula-mula ni kita ambil 4 ke bertiap. Untuk soalan ni bila jadi gini, baiknya ambil belaka lah, senang. Baiknya ambil belaka. Okey, kalau 57 ni takut besar sangat. Okey, sebab dia 0.005. Okey, baru pergi kepada apa? Baru pergi kepada area. Maka area yang pertama, cikgu tulis A1 bersamaan dengan 27.565. Okey. Seterusnya adalah cara guna kalkulator lah. Okey, 27.565 tolak dengan 16. Yang seterusnya adalah 27.565 tolak dengan 18.65 dan yang seterusnya adalah 27.565 tolak dengan 20.48. Okey. So jawapannya kat sini adalah out square root kan dia. Okey, berapa jawapan kat sini? Siapa nak bagi jawapan? Okey, iaitu awak akan dapat berapa? 141.90. Okey, ini untuk luas yang pertama. Okey, untuk luas yang pertama. Ni kalau guna heram heram. Sebab cikgu rasa lagi manalah tahu tengah tahun ke akhir benda trial ke apa ke masuk heram. So kita prepare awal. TOV ni cikgu tak pasti. Rasanya tak tahu ada ke tak. Okey, yang seterusnya. Cikgu nak cari segitiga yang bawah ni. So yang segitiga bawah ni tak perlu carilah line dia sebab line dia dah ada. Setiap panjang sisi PSR telah diberi. So cuma tugas kita adalah mencari S. S sama dengan pen merah lah pula. Dalam periksa jangan tulis guna pen merah Okey, 18.65 ditambahkan dengan 14 ditambahkan dengan 9 bahagi dengan 2. Bukan bahagi dengan 3 bahagi dengan 2. Jangan bahagi dengan 3. Okey, berapa boleh? 20.825. 20.825. Okey, so macam biasalah untuk A kat sini, katakan cikgu letak A2. A2 kat sini, nampak tak cik
Okey. Iaitu 20.825. Okey. Dalam kurungan 20. Ingat kan nilai yang kita dapat ni mesti lebih besar daripada panjang setiap sisi ni. Okey. Mesti lebih besar. Kalau dapat kurang maknanya ada silap tu. Okey, ada kesilapan tu. Okey, katakan kat sini cikgu tolak dengan sisi yang pertama. Sisi yang pertama adalah 14. Okey, sisi yang kedua adalah 18.65. Okey, dan sisi yang ketiga 9 Ni sambung cikgu buat kat bawah ni. 20.825 tolak dengan 9. Lepas tu awak square rootkan ke semuanya. Cara tekan kalkulator gitu kak. Awak selesai dulu dalam ni, awak akan square rootkan last kali square root. Saya dapat 60.46 cikgu. Okey, 60.46. 0.46. Ya kok. Okey, yang lain dapat sama ke? Sebab saya dapat tu macam agak ayat tak yakin tu. Saya dapat. Okey, 60.46. Boleh kok. Okey. So, last kali jawapan dia adalah luas tau. Maka luas kat, okey, katakan cikgu guna pen merah lah. Ingat apa Excel jangan guna pen merah Okey. So kat sini adalah luas sama dengan A1 tambah dengan A2. Maka A1 adalah 141.90 tambah dengan 60.46. Okey, so dapatlah. Dapat 6, 13, berapa sini? 2. 202.36. 202.36. Okey. 202.36. So ni cara dia. Ni adalah cara menggunakan Heron. Okey, formula Heron. Okey. Ada masalah ke untuk soalan ni? Sebarang pertanyaan? Okey, yang seterusnya cikgu nak pergi kepada B. Sekejap tengok soalan kejap. Sikit je soalan awak gini. Soalan je. Okey, yang seterusnya adalah soalan yang ke-15. 15B. Okey, 15B. Okey, tengok Walaupun ayat dia lakarkan sebuah segitiga. Okey, lakarkan. Bermaksud awak nak buat segitiga tu mesti pakai pembaris. Okey, pakai pembaris. Walaupun soalan dia lakarkan tapi kena buat pembaris. Okey, lakarkan menggunakan pembaris. Jangan tak gunakan pembaris. Sebab segitiga ni kita boleh guna pakai pembaris. Cuma ukuran dia bukannya mengikut ukuran sentimeter yang diberi. Jangan ikut ukuran ni pula ataupun buat nisbah dia. Jangan. Okey, lakarkan kat sini maknanya lakar menggunakan pembaris. Cuma kita nak tengok lakaran tu bukannya mengikut ukuran lah. Okey. Cikgu nak tengok awak buat lakaran kat sini bukannya mengikut ukuran. Okey, katakan 16 cm. Tak perlulah ukur. Tak perlulah ukur 72. Okey, katakan kat sini. Okey, so bagaimana kaedah nak jawab kat sini? Tu masalahnya kaedah. Okey. Berbagai cara yang boleh kita jawab kat sini. Okey, kalau cikgu akan tengok dulu. Okey, S prime, R prime dengan apa? SR yang pertama. Yang kedua, R prime dengan P prime sama dengan apa? RP. Yang ketiga, sudut R prime, P prime, S prime sama dengan apa? Sudut RPS. Tengok length dia sama, cuma yang hing dia kat sini. Hing dia kat sini. Okay. So cikgu nak buat mana dulu? Okay, cikgu ambil hak asal dulu. RPS. Okay, RPS. Okay, RPS. Okay, ataupun hing yang keduanya kat sini.
iaitu jatuh kepada R. Boleh juga. Jatuh kepada R. Okey, nanti cikgu terang apa maksud jatuh kepada R ni. Okey, caranya lakar dulu. Tengok dulu hak asal. Sebab ni kertas soalan akan dipungut. Okey, so hak asal dia mana? P apa? R S. Okey. Awak garis, awak buat segitiga macam ke hak asal ni. Tapi jangan ikut ukuran. Okey, awak ambil kat segitiga. Okey, katakan cikgu tukar. Okey, ambil segitiga ni, ambil pembaris garis 1. Ambil pembaris garis 2. Ambil pembaris 3. Okey, so awak label dulu. P. Okey, R S. Biasanya orang tanya, cikgu pakai apa? Pakai pensel. Pakai pensel. Okey, pakai pensel. Nak pakai pen pun boleh benarnya, tapi lebih digalakkan pakai pensel. Okey. So, kat sini. Okey, cikgu guna keyword Yang pertamanya P. P prime dengan P ni. So, hak ni, yang ini tidak diusik. Ataupun tidak berubah. Sebab sudutnya sama. Okey, sudutnya sama. Kalau sudut dia sama kat sini, okey, katakan yang cikgu nak lakarkan ni warna hitam. Okey, so cikgu tulislah kat sini P prime. Sebab P prime ni sudut dia dah jejah lah. Okey, keyword yang pertama. Okey, keyword yang keduanya R. R adalah tidak berubah. So, R ni tidak berubah. So, tulis kat sini adalah R prime. Kedudukan P prime dengan R prime dia tidak berubah. Okey. So, apa yang berubah? Selain daripada ni lah. Ya, ada soalan ke? Okey. Apa yang berubah selain daripada sudut P ataupun sudut P prime dengan R ataupun R prime. Selain itu, ia berubah. So, apa yang tinggal berubah? S. So, S ni ia macam kita swing. Dulu awak pakai kompasor tak? Kita swing kat sini. Swing. Okey, so kat sini adalah S prime. Tapi yang swing ni jangan buat apa biasa. Ibarat nak swing ke sebelah kanan mana boleh. Tak ada halangan nak langgar. Okey, swing kat atas. So apa yang perlu awak buat? Ambil pembaris garis je. Bodohnya. Okey, ambil pembaris garis secomel yang mungkin. Okey, garis secomel yang mungkin. Tu ayat dia. Okey, secomel yang mungkin. Okey. Bila awak garis macam ni, apa yang perlu awak kena ingat dalam kepala? Okey, bahawa panjang RS, dia panjang dengan RS. Dia adalah kaki sama. Ni kaki sama. Okey, kaki sama. Biasanya awak tanya, cikgu wajib ke buat? Kalau awak tahu, buat je. Okey, kalau awak tahu, awak buat je kaki sama. Sebab hak ni yang dia swing out. Ni berlakunya ambiguity. Okey, case ambiguity. Okey, selesai kat sini. Cukuplah A1 memadai. Ingat yang warna biru ni, tiga-tiga warna biru dengan warna hitam yang straight line ni, tolong pakai pembaris. Cuma jangan ikut nilai sebenar. Okey, pakai pembaris tapi tidak mengikut ukuran sebenar. Okey, anggar-anggar je. Okey. Boleh sampai kat sini? Boleh. Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya. Okey, apa yang perlu kita nak tengok yang seterusnya? Sudut. Sudut mana? Sudut P prime, S prime, R prime. Sudut kat sini. Sudut. Biasanya pelajar ramai tinggal ni. Okey, lepas tu mulalah dot ni. Okey, so cara nak cari sudut kat sini, sebenarnya soalan ni senang. Nak cari sudut kat sini, kena rujuk kepada soalan asal. Soalan asal, apa yang kita ada kat sini? Ada sudut S ada tak? Sudut S ni. Ni sudut S. 106.32. Tu. Okey. So, kita dah ada dalam gambar rajasa. Okey.
Ni cikgu contoh sikit Sudut kat sini kita dah cari iaitu 106 perpuluhan berapa ni? Ni. 32. 106.32 betul. 106.32. So kat sini diuji awak berkenaan segi tiga sama kaki. Kalau sini 106.32 maka kat sini adalah 106.32. So cara nak selesaikan untuk soalan B2. Jangan terus selesaikan, tulis dulu. Ni tulis dulu Contohnya kat sini tulis dulu B1. Okey, lepas tu tulis B2. Baru dapat kemas. Baru dapat kemas. Okey, manalah tahu periksa nanti. Okey. Okey, so apa yang perlu awak kena buat? Awak tulis je sini. Sudut P prime, S prime, R prime sama dengan 180 tolak dengan 106.32. Okey, biasanya ni semakah aja sebab apa? Awak ni pengetahuan asas sangat ni. Biasanya lah. Okey. Berapa boleh? Tolong cikgu kejap. 73.68 degree. Okey, 73.68 degree iaitu 73.68 degree. Ingat jawapan okey, jangan ada nak hashtag lah, nak garis gini lah, jangan. Jangan buat gitu, cikgu dah ajar. Okey. So, jawapan okey, lock je gitu. Lock je gitu. Biar tugas cikgu yang seterusnya nak semak. Manalah tahu dalam periksa nanti awak nak buat 2 penyelesaian, okey, 3 penyelesaian. Okey. Ada soalan berkenaan tajuk ni? Cikgu. Ya, saya. Hari tu, cikgu ajar. Ya. Kena swing kat luar tu. Nak swing kat luar. Kalau swing keluar, mana kena ya gini, syarat nak swing, ia tak kira dalam keluar ke, janji kena garisan asas hok kita buat cikgu nak tanya, masa swing hok luar tu kena tak garisan asas? Tak. Tak. Soalan ni Soalan ni cikgu. Soalan ni? Soalan ni? Sekejap, S-up. Cikgu kata swing keluar, lepas tu buat satu lagi segitiga. Apa jadi gitu? Saya tahu ke buku saya, kita je tanya orang lain. Itu salah gitu kok. Swing keluar ke cara dia swing keluar. Sekejap. Cikgu ni lah Dia kata SR sama dengan PR. Kalau swing keluar, RP sama tak? Kita tengok, kalau swing keluar, adakah syarat tiga syarat ni boleh? Boleh ke? Okey, katakan swing keluar. Mana dua-dua boleh kot? Okey, atau cikgu lupa ni. Pastikan tiga syarat ni kena. Tidak ada masalah. Okey. Kalau kat sini apa yang berlaku? Dia kata apa? S prime, R prime sama. Okey. R prime dengan P prime. R prime dengan P prime pun sama. Okey, katakan nak swing dekat luar. Tidak ada masalah. Janji 3 syarat ni memenuhi. Okey, katakan ni asal. Sekejap Okey, terima kasih kerana yang bertanya. Okey. Katakan yang hitam ni asal. Cikgu ubah balik. Okey. Yang seterusnya warna biru. Okey, ni adalah S. Ni memang tak berubah lah, iaitu sini adalah P dengan P prime. Okey, ini adalah R dengan R prime. So, kalau awak kata nak swing keluar, okey, seperti yang cikgu ajar, cikgu boleh ingat dah Okey, katakan nak swing keluar. Okey, bila nak swing keluar, yang sebelum dia, yang ni mesti apa? Straight .
Bina segitiga. Tapi pakai pembaris. Nak swing keluar pun boleh. Sebab swing kat luar, sebab syarat S prime tak ada pun. Ya, S dengan R. Okey. S dengan R masih lagi sama. SR dengan S prime dengan R prime masih lagi sama. Pun boleh. Boleh. Boleh? Boleh. So dua-dua boleh. Sekejap WhatsApp sekejap. Allah, banyak pula WhatsApp daftar ni. Okey. Boleh Okey, so dua-dua boleh. Nasib baik Atirah beritahu. Okey, dua-dua boleh. Janji, ingat untuk soalan ni, janji dia ada memenuhi tiga-tiga ni. Okey, memenuhi tiga-tiga ni. Nak swing keluar pun boleh, nak swing ke dalam pun boleh. Sebab kalau swing ke dalam pun, sebab nilai P dengan S prime ataupun S, dia tidak memain peranan dalam kat sini kan. Okey, so tidak ada masalah. Okey. Boleh Okay, ada tu soalan tak boleh swing ke dalam, boleh ke swing keluar. So tengok situasi. Okay, situasi dia macam mana? Pastikan syarat dia memenuhi. Okay, memenuhi syarat yang diberi. Okay, memenuhi syarat yang diberi. Macam soalan ni senang sikit lah sebab bagi 3. Ada tu soalan yang bagi 2 je syarat. Okay, lagi senang. Okay, yang seterusnya kita pergi ke soalan nombor 13. Okay, soalan nombor 13 ni pernah buat lagi ke? Saya dah buat lagi. Dah lagi. Dah buat lagi. Okey. Kita bincang dulu sekejap boleh? Ataupun awak buat dulu. Okey, awak tengok dulu sekejap sambil-sambil cikgu nak layan WhatsApp sekejap. Sekejap Okey, boleh?
Okey, cikgu teruskan balik. Okey, bila jumpa soalan macam ni, bila jumpa soalan macam ni, jangan gaduh nak jawab. Okey, jangan gaduh nak jawab. Kan silat-silat dia trick kita, terterak kita nak jawab. Okay, so nak jawab untuk soalan ni, kita ada beberapa benda yang awak kena faham. Yang pertamanya, awak kena tahu item apa yang dia bagi. Okay, yang keduanya yang perlu awak kena tahu adalah apa? Tahun. Tahun apa yang bagi kat sini? Okay, so kat sini dia bagi tahun. Tahun apa? 14. 14 berasaskan tahun? 12. 12. Okay, satu. Okay, yang keduanya, dia bagi apa kat sini? Peratusan tau. Okay, apa maksud peratusan kat sini? Weightage. Weightage. Okay, bagus. So, kat sini dia bagi peratusan weightage. Bila awak tahu macam tu, awak cari yang melibatkan bibir dulu. Okay, mana yang melibatkan bibir? Cari. Bagaimana nak tahu melibatkan bibir? Dia tidak ada tahun. Okay, dia tidak ada tahun 14 dengan 12. Mesti ada tahun selain daripada 2 tahun ni. Okay, kalau kita tengok 12, 14. 12, 14 ada. Sini 12, 14. 12, 14 ada. Kalau kat sini 14, 12. 14, 12 pun ada. Okay, cuba tengok kat sini. Tiba-tiba ada tahun 2008. Tiba-tiba kat sini, soalan D ni ada 3 tahun. Iaitu 14, 12 yang kita ada asalnya dan kita ada pada tahun 2008. Okay. So kat sini kemungkinan besar. Okay, kat sini kemungkinan besar menggunakan kaedah bibir. Okay, menggunakan kaedah bibir. So cara nak detect dia. Okay, bila dapat soalan, relax dulu, faham dulu, ingat apa yang kita belajar, baru kita selesaikan satu persatu. Okay, untuk soalan yang pertama, baru pergi ke soalan. Sebab cikgu rasa untuk TOV ni rasanya ramai dak jawab belaka kot cikgu rasa. Jawab belaka soalan? Dak. Dak. Cikgu rasa cikgu kalau tanya cikgu debar kot benarnya. Okay, cikgu debar kot benarnya. Kalau semua gagas kelas, Allah Akbar. Banyak benda lah cikgu kena buat. Okay, cuma kat sini yang perlu awak kena faham kat sini, cara dia, itulah tip yang pertama. Baca dulu semua, tengok dulu apa yang dia bagi, okay, baru selesaikan. Jangan gaduh, dapat soalan susah. Tu pattern lama tu. Okay, pattern sekarang dia kena gitu. Okay, kalau rasa payah, skip dulu, buat soalan lain. Okay, untuk soalan A, ingat, A dia pakai apa? Okay, dia pakai gradient. Okay, pakai bahan B. Okay, dia pakai bahan B. Hanya bahan B sahaja awak tengok. Okay, so berdasarkan jadual ni, bahan B adalah X. Okay, iaitu indeks pada tahun 14 berasaskan 12 iaitu X. Okay, kita ada X. Yang keduanya dia bagi weightage dia. Weightage dia adalah 30. 30. Okay. Kadang-kadang ni pun adalah teknik jugalah nak jawab. Senarai dulu apa yang dia bagi. So dia bagi apa? 2. Okay, yang keduanya dia bagi apa? Dia bagi 2012 kepada 2014. Apa maksud 25% tu? Tambah. Tambah apa? Apa? Apa yang tambah? Apa yang Okay. So 25% tu bermaksud 100 tambah dengan 25. Iaitu 125. Okay. Sebab dia kata apa? Dia kata meningkat sebanyak 25%. Asalnya 100%. Bila meningkat 25%, so akan jadi total dia adalah 125. Okay.
So, jawapan dia bagaimana? Jawapan dia gitulah. Maka sebenarnya soalan nak cari nilai X. Maka X bersamaan dengan 125. Sebab apa jawapannya X sama dengan 125? Sebab 125 ini adalah price index ataupun indeks harga pada 14 berasaskan 12. Okey, indeks harga ni. Okey. Tahun 2014 berasaskan tahun 2012. Soalan dia trik gitu je. Okey. Boleh? Okey, yang seterusnya untuk soalan B. Cikgu bimbang betul lah soalan macam ni. Okey, sebab apa? Soalan dia panjang. Bila panjang, awak rasa serabut. Tak tahu nak ambil hak mana se. Okey, tapi cikgu nak ajar nak jawab matematik tambahan, kita ambil angka sahaja dengan apa yang dia tanya. Kalau kat sini apa yang dia tanya mungkin A, B, C, D lah. Okey, pemboleh ubah yang diberi. Okey, sekarang ni dia bagi apa? Bahan D. Okey, bahan D. Okey, bahan D pun sama. Senarai dulu. Jangan gaduh pergi nak jawab. Kecuali dah A1, dah dapat A+, cerita lain. Sekarang ni sabar dulu. Kita buat berhati-hati. Okey, dia bagi apa? I pada 14 berasaskan 12. Dia adalah 130 dia. Okey, 130. Dan weightage dia, kita baca dulu. Okey, D weightage dia adalah 20. Okey, 20. Okey, ni bahan dia bagi. Okey, so baru pergi ke soalan. Dia kata apa? RM2.50 ni pada tahun 2014. Dia suruh cari pada tahun 2012. Ingat, bila dalam macam tu, okey, dia punya susunan. Okey, susunan dia adalah secara menaik 12 kepada 14. Okey, so 14 berapa ringgit ni? RM RM9.5. Hubungan dia kita nak ambil berapa? Berapa hubungan dia? Bibir kat atas ni, bibir kat atas ni kita nak ambil berapa? Okey, hubungan dia kat sini kita boleh ambil bahan D bersamaan 130. Ni hubungan dia. Hubungan dia. So kat sini katakan cikgu nak letak Q lah. Q12 pun boleh. Okey, Q12. Lepas tu baru pergi tengok kepada formula dia. Formula mana yang kita nak guna untuk tajuk ni? Siapa nak jawab? Formula mana kita nak guna? Sebelah cikgu. Sebelah. Okay, so kita ada dua formula untuk tajuk ni. Sebelah dengan 12. Ni adalah nombor indeks. Okay. So katakan nak guna soalan formula nombor sebelah. So kat sini kita boleh nyatakan kat sini. Ingat jangan tinggal kosong kat sini. Kalau nak buat partition ni garis-garis. Baru senang cikgu nak tengok. Ni tak ada garisan ni. Kalau awak tak ada garisan ni, cikgu akan baca daripada kiri ke kanan. Okay. So susah sikit lah cikgu nak takrifkan awak apa yang awak tak faham. Maka nak elak daripada tu awak buat garis. Kalau buat garis cikgu akan baca daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Okay. So kat sini kita nak guna I 14 hingga 12 bersamaan dengan kalau tengok formula, ia pakai apa? Ia pakai Q. So, kat sini adalah Q14 bahagi dengan Q12. Okey, darat dengan 100. Okey, apa yang perlu kena bawa kat sini? Ingat, I kat sini adalah I yang memberikan bahan D sahaja. Okey, so masuklah kat sini. 130 bersamaan dengan RM6.50 bahagi dengan Q12. Cuma cikgu hati-hati kat sini. Ingat, kita nak kira RM. Okey, nak kira RM. So, hati-hati. So, Q pada tahun 2012 bersamaan dengan okey, kalau nak congak, pastikan betul lah Jangan congak-congak tapi salah. Okey, seorang tekan berapa dapat jawapannya kat sini? 5.
5. Okey, dapat 5. Okey, terima kasih. Iaitu dapat 5. Perlu ke tulis 5 ataupun 5.00? 5.00. Berapa 5.00? Sebab ia harga. Cikgu nak tanya. Kalau harga dia gini lah. Okey, hak mana betul? Hak atas ke hak bawah? Bawah. Bawah betul. Betul tak? Kalau 5, nak tulis 5 gini ke? 5 gini ke? 5 gini? Nombor 3. Nombor 3. Sebenarnya nombor pertama pun boleh. Nombor 3 pun boleh. Tapi nak selamat yang pertama lah. Sebab apa? Manalah tahu titik ni tak perasan ada titik. Jadi 500 jengkreng. So nak selamat tulis 5 sahaja. Tapi kalau nak buat 5.00 tidak ada masalah. Pastikan titik tu jelas kelihatan. Okey. Bila nak buat titik tu, ingat buat titik bila ada sen-sen. 90 sen, 92 sen. Kena ada titik lah tu. Kalau nombor bulat 5 saja tanpa ada sen-sen, boleh buat 5 sahaja. Dah memadai. Okey, boleh? Boleh Atirah? Boleh. Okey, so ada 2 cara. Nak buat 5 pun boleh. Okey. Atau awak nak jawab gini pun boleh. Tapi pastikan titik tu kadang-kadang sebab pakai pensel tak kadang-kadang jelas, kadang-kadang tak jelas. Itu masalahnya. Okey. Pastikan titik tu jelas kelihatan. Okey, jelas kelihatan. Okey. Yang seterusnya A sudah, B sudah. Okey, nak pergi kepada C. Okey, C ni sangat baik untuk soalan ni. Dia kata apa? Nombor indeks kubahan. Nak hitungkan nombor indeks kubahan ataupun composite index. So composite index ni banyak cara nak selesaikannya sebenarnya. Okey, banyak cara nak selesaikannya. Cuma kat sini cikgu syorkan guna jadual. Okey, sebab apa guna jadual? Sebab senang nak tengok. Okey, senang nak tengok. Okey, cikgu tak boleh guna jadual, nak guna bentuk lazim, tidak ada masalah. Nanti cikgu tunjuk. Okey. Cikgu kalau sebab dapatan cikgu adalah nak suruh pelajar jawab dengan betul je. Biar lambat asal selamat. Okey. Gitu je. Okey. So jadual, dalam jadual apa yang perlu ada cikgu? Okey, yang pertamanya bahan lah. Okey, bahan. Yang keduanya, ada orang tanya ke? Okey, yang keduanya apa? Indeks tu. Indeks. Jangan tulis indeks saja. Ya tulis I huruf besar 14 per dengan 12. Kena ada tu. Sebab kalau kira ayat dia panjang sangat. Tu. Okey, yang ketiganya mesti ada apa? Latest. Latest. Okey, weightage. Okey, weightage. Yang kelas sekali mesti ada IWV. Okey, IWV ni hak barunya, hak lain semua pada jadual. Okey. Okey, ni cara yang pertama. Ni cara cadangan cikgu. Sebab apa? Sebab biasanya daripada pengalaman cikgu, siapa ikut cara ni, okey, kalau dia buat silap, dia nampak kat mana silap dia. Okey, berbanding dengan cara hak satu lagi nanti cikgu tunjuk. Okey, so tulislah apa kat sini. Okey, sebab apa cikgu ajar gini? Biarlah orang kata lambat pun. Yang pentingnya cikgu nak markah daripada awak. Okey. A, B, C, D. Okey. So kat sini dapat 1, 3, 5. Tadi dapat 1, 2, 5 dia. 1, 2, 5. Kat sini dapat 1, 0, 5. Yang ini dapat 1, 3, 0. Okey. Yang seterusnya sini adalah 40. Sini adalah 30. Sini adalah 10. Sini adalah 20. Okey. Data yang perlu awak ada dua benda lah kat sini. Yang pertamanya adalah jumlah the sum of weightage, iaitu jumlah hasil tambah pemberat.
So kita dah tahu dah dia peratusan betul. Bila kita tahu dah dia peratusan, kita tulis je 100%. Tapi unit peratus tak perlu tulis lah. Okay, kat sini ialah awak kena kira. Kat sini adalah the sum of I double B. Macam biasalah. Tolong kira kejap cikgu. 135 darab 40. 5,400. 5,400. 125 darab 30. 3750. 7,350. Okey, yang ini cikgu jawab. 37 cikgu. Ah, 3750. okey, balik. Okey, terima kasih. 3750. Yang ini cikgu jawab. 62. Tengok kosong cikgu dah jadi macam genam dah ni. Okey, so hati-hati. Penulisan tu hati-hati ya. Kalau awak kosong tu pastikan bulat betul-betul. Okey. Okey, tambah semua sekali. Berapa boleh? 12,800. Okey, 12,800. Maka kat sini, I kat sini. Jangan tulis I. Tulis I salah. Okey. Siapa yang tulis I salah. Macam tu periksa hak baru tahun lepas. Ramai yang tulis I. Tambah tulis I. Simbol dia adalah I bar. Simbol dia I bar. Bar tu tarik panjang lah sikit. Jangan tarik pendek, ingat. Okey. Bersamaan dengan 128,00 bahagi dengan 100. So awak dapat berapa sini? Awak dapat 128. Okey, cikgu showkan cara ni sebab senang nak detect kat mana kesilapan kita. Okey, ni yang pertama. Ada tu, okey, periksa baru ni, tahun lepas, tempat cikgu tengok balik adik. Tahun lepas, cikgu perasan ada calon yang jawab macam ni. Pun boleh, tidak ada masalah. Dia guna gini. Dia buat I, dia tarik panjang sikit. Okey, sama dengan okey, darab 40 tambah dengan 125 darab dengan 30 tambah dengan 105 darab dengan 10. Okey. Tambah dengan 130. Okey. Last sekali dia buat apa? Dia bahagi semua sekali dengan 40 tambah 30 tambah 10 tambah 20. Okey, so sama dengan I bar sama dengan 128. Pun boleh. Cuma, okey, cikgu dia ingat nak post kat sini. Nantilah kalau ada masa cikgu buat tunjuk balik. Cuma kat sini kita nampak betul. Cuma kat sini benda ada siapa buat hari tu 135 sepatutnya darab dia buat tambah kat sini. Ingat, walaupun sini salah, jawapan betul tidak diterima. Tu cikgu bimbang. Operasi darab sepatutnya dia tukar jadi tambah. Operasi tambah ni tiba-tiba cikgu baca dia jadi darab. Siapa nak buat kaedah hotpen warna biru ni, boleh, tidak ada masalah. Tapi pastikan operasi tu adalah dalam kurungan operasi darab. Di luar kurungan adalah operasi tambah. Jangan tukar bimbang. Tukar bimbang kosong. Bila sini kosong, maka kat sini pun kosong. Walaupun dua markah dia sangat berharga. Okay, walaupun dua markah dia sangat berharga. Okey. Boleh? Okey. So kalau kita tengok berapa markah sini, 5, 6, 10 markah. Ni format lama sikit gua rasa ni. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya soalan D. Okey, tadi kita dah buat dah sedikit panggil mapping tau. Okey.
sedikit tu, yang mana soalan D ni kemungkinan besar ada kaedah bibir. Okey, cikgu nak tanya. C1 ke, D1 ke D2 awak ada bibir? Siapa nak jawab? Di dua tu. D2. Okey, ni bibir. Yang lain? Pakai jadual tu. Ha? Pakai jadual? Kenapa? Tak budak. Tak tahu. Ha. Ya, Atirah. Cikgu tengok. Buat apa pakai jadual? Ingat. Sebab indeks gua bahang aku. Dah indeks gua bahan yang pakai jadual bila ada bahan-bahan dia. Ni tak ada bahan, ni melibatkan tahun. Okey, melibatkan tahun. Awak ni yang cikgu rasa cikgu awak tukar dah. Kadang-kadang kalau secara keseluruhan indeks gubahan dia sama dengan price index keseluruhan. Keseluruhan. Macam gini lah. Macam ayat ni kat atas ni. Oh, dia tak bagi sini. Macam ni, 60%. Maknanya secara keseluruhan. Tapi, ingat keseluruhan ni boleh pakai dua. Sama ada I bar ataupun I. Tapi, kalau indeks setiap bahan, setiap item. Ni, setiap item. Kalau setiap item hanya boleh pakai I sahaja. I bar tak boleh pakai. Okay. Untuk setiap item boleh pakai I sahaja. Tapi untuk keseluruhan, overall, okay, boleh pakai I bar ataupun I. Awak kena ingat, bila ada perkataan indeks gubahan, terus nak pakai jadual. Salah benarnya. Tak berapa nak tepat. Okay. Sebab apa? Sebab dia cakap secara keseluruhan menghasilkan snack. Tidak kata letak bahan A, letak bahan B, letak bahan C. Okay, so hati-hati. Itu cikgu nak suruh baca dulu. Okay. Nampaknya ada juga yang tidak faham perbezaan antara I bar dengan I. Okay, cuma awak kena ingat, I bar dia adalah keseluruhan. Kadang-kadang boleh tukar ditulis sebagai I juga. Okay, I itu melambangkan keseluruhan. Okay. Tetapi kalau mengikut item, ni item A bahan A, bahan B, bahan C, bahan D, dia hanya guna I sahaja. Tak boleh guna I bar. Sebab bahan dia adalah bahan yang paling kecil lah. Okay. Ia bahan berbeza-beza. Ni bahan dah jadi dah ni. So, terima kasih yang bagi respon. Bukan salah, betul. Cuma cikgu takut awak salah faham. Bila jumpa perkataan indeks gubahan, tiba-tiba nak buat jadual untuk soalan ni. Untuk soalan ni tak sesuai lah. Okay, kita tengok. Okay, cikgu khabar dah. Kalau melibatkan bibir, misi ada 3 tahun. Okay, 3 tahun bibir. Okay, 3 tahun bibir. Itu yang perlu awak kena faham yang pertama. Okay, yang kedua, cikgu tanya, hak mana sebibir? Tadi ada orang jawab D2. Okay, bibir. Okay. Tiba-tiba D1 ni buat jadual. Okay, kita tengok. Adakah betul? Okay, sebelum nak buat, kita baca dulu. 60% kat sini bermaksud apa? 160 betul? 160 betul? Okay, sebelum nak jawab, kita buat dulu bibir kita. Iaitu kita ada pada tahun 2008, kita ada pada tahun 2012, kita ada tahun yang seterusnya 2014. Kita buat dulu bibir dia. Dia khabar kat sini 2008 kepada 2014 kat sini bibir bawah. Kalau bibir bawah bermaksud 160. Okay. So bibir atas nak pilih hak mana? Dua bibir atas ni. So bibir atas ni kita tengok dulu. Untuk soalan C tadi. C tadi kita hanya pilih 14, 12 lah. I bar untuk 14, 12
So BB atas dia kat sini adalah 128. Okey, 128. Okey, sampai kat situ. Okey, baru kita jawab D. Okey, D. Biasanya pelajar tanya, cikgu perlu ke buat ni dalam kertas terpulang? Nak buat pun boleh, tambah buat pun boleh. Okey, kalau cikgu tunjuk je lah dalam kertas sebab ni bagi cikgu, cikgu faham lah. Cikgu faham awak nak selesaikan menggunakan apa. Kalau awak tak tunjuk, cikgu pun tak faham awak menggunakan kaedah apa. Okey, kaedah yang paling legend dalam matematik, awak tahu tak kaedah apa? Siapa tahu? Dapat ke? Ganda tu. Kaedah yang paling legend dalam matematik tambahan. Yang biasanya pelajar jawab. Tiap-tiap tahun jumpa apa kaedah tu? Ni ke? Tembok. Ha? Reka. Oh, reka. Kaedah tinggalkan. Ya. Macam-macam kaedah. Hak paling susah nak pergi makan kaedah benda. Kaedah bahan gambar. Tak tahulah. Tajuk nombor indeks. Habis masuk fungsi lah. Awak masuk ni lah. Awak masuk. Cikgu harap tahun ni tak ada lah tahu kaedah tu tahun ni. Kaedah tinggalkan ni ada tulis ni. Okey, kaedah tinggal. Kaedah tinggal. Okey, ingat bila dapat soalan tu kena pasti tajuk apa, lepas tu baru relate dengan apa yang kita belajar. Okey, baru buat kat sini. Dia nak apa kat sini? Hitungkan indeks gubahan bagi kos penghasilan SNAP pada tahun 2012 berasaskan tahun 2008. So hari tu cikgu dah bagi dah C, katakan sini C, sini A, sini B. Apa formula yang cikgu suruh hafal itu? C. AB bahagi C. Okay. A, B bahagi C. A, Salah. C sama dengan A, B bahagi dengan 100. Okay. C sama dengan A, B bahagi dengan 100. Okay. So apa yang perlu kena buat? Ni kaedah shortcut ni. Okay. Boleh digunakan. Setakat ni boleh digunakan lagi. Okay. Apa yang perlu kena buat? Iaitu awak masuk je lah. Okay, awak tulislah I pada tahun apa awak nak cari 2012 per dengan 2008. Okay, sama dengan baliklah cikgu buat. Patutnya gini. Patutnya C adalah 160 sama dengan A adalah I 2012 pada tahun 2008 darab dengan 128 bahagi dengan 100. Okey. Maka I kat sini 2012 per dengan 2008 bersamaan 160 darab dengan 100 bahagi dengan 128. Okey, seorang tolong kira sekejap. 125 ke? 125. 125. Oh, sama dengan jawapan 125 Sama dengan jawapan atas dia. Nilai X 125. Okey, iaitu 125. Ini kaedah yang sangat cikgu syorkan. Kaedah BB. Okey, ni kaedah BB. Ada satu lagi tu kaedah petua rantai. Okey, nak suruh cikgu tunjuk ke tak? Ataupun nak suruh tunjuk semula? Perlu ke? Okey, katakan nak tunjuk petua rantai. Okey. Kaedah ni ramai ni. Biasanya kalau tahun lepas 3 orang je guna. Antaranya Lisa lah suka buat kaedah ni. Tu tidak ada masalah. Okey, kalau petua rantai, cara baca dia adalah kita ambil dulu nilai. Katakan nilai 128. Nilai yang kita ambil daripada buat jadual tadi. Okey. Okey, 128. 128 itu bermaksud iaitu bermaksud Q pada 2000 boleh tulis 2000. Tulis pada Q pada 2014 per dengan Q pada tahun 2012 darab dengan 100 sama dengan 128. Okey. Yang kedua, 160.
iaitu Q pada 2014 per dengan Q pada tahun 2008. Okey, darab dengan 100 sama dengan 160. Okey, ni petua rantai. Okey, petua rantai. So bagaimana kita nak kira dia? Kita nak kira dia mesti mengikut nisbah. Okey, mesti mengikut nisbah. Okey, katakan kat sini. Yang ini kita buat nisbah dia dulu. Okey, iaitu ia rantai kan dia mesti ada ni. Okey, Q14 per dengan Q12 sama dengan 128 per dengan 100. Nisbah dia ni. Okey. Kat sini nisbah pada tahun 2014 berasaskan tahun 2008. Nisbah dia adalah 160 per dengan 100. Nak buat titik perpuluhan pun boleh, nak tinggal macam ni pun boleh. Okey. So kehendak soalan apa? Kehendak soalan kat sini tak? Q12 per dengan Q8. Okey, soalan nak Q12 per dengan Q8. Ni soalan nak 12 dengan 8. Ini nak A lah. Okey, darab 100. Okey, dia adalah setara dengan 12 duduk kat atas tak? So cari 12 duduk atas. Ni 12 duduk mana ni? 12 duduk bawah tak? So buat naik 12 duduk atas. So kat sini 12 Q12 per dengan Q14. Ni petua rantai dia. Darab dengan nak mati 14 ni biar tinggal 8. So darab dengan Q14. Okey. Per dengan Q8. Darab dengan 100. Okey. Hak ni yang cikgu kurungan ni, cikgu akan ambil nilai 128, 100, 160, 100. Dia setara. Sebab apa setara? Okey. Tapi ni salah konsepnya. Cuma cikgu nak suruh awak nampak. Awak boleh cross kat sini, boleh cross kat sini. Tinggallah di 12, 8. 12, 8. Dia setara. Ini adalah petua rantai. Okey, petua rantai seperti mana yang kita belajar dalam apa? Dalam pembezaan. Okey. So apa yang perlu kena buat? Tengok balik. Okey, tengok balik. 12, 14. Ni 14, 12. Terbalik lah. Maknanya 100 duduk kat atas. 128 duduk di bawah. Darab. Yang ini adalah ambil je sebiji. 160 darab dengan 100. Lepas tu darab dengan 100. So awak akan dapat apa yang sama tu lah. 125. Okey. Ini adalah menggunakan petua rantai. Kalau orang tanya kaedah hak betulnya mana? Hak ni lah hak betul. Ni kaedah betul lah. Okey. Hak ni adalah kaedah apa? Kaedah trik. Kaedah ataupun tips lah kita panggil. Tik nak cepat. Guna BB. Okey. Boleh? Okey, so ada dua kaedah yang boleh awak selesaikan kat sini. Okey, ada dua kaedah yang boleh awak selesaikan kat sini. Okey, sama ada kaedah BB ataupun petua rantai. Okey, yang seterusnya. Kos membuat paket snack pada tahun 2008. Okey, anggaran dia adalah RM1. Cari bilangan maksimum. Cari bilangan maksimum snack yang boleh dihasilkan menggunakan peruntukan sebanyak 2,500 pada tahun 2014. Okey. Untuk soalan D2, kalau kita baca kat sini, untuk soalan D2, tak boleh buat kaedah BB. Okey, tak boleh buat kaedah BB. Tapi nak buat kaedah BB pun boleh. Kena buat BB gini lah. BB tak cukup se. Okey, katakan D2. Okey, dia bagi apa dia? 2008 dia. Okey, dia bagi pada tahun 2008 RM1. Okey, so kat sini pada tahun 2008 harga dia RM1. Pada tahun 2014
cikgu nak cari. Katakan kat sini cikgu guna Q14. Hubungan dia adalah 60%, iaitu 160. Okay, 160 ni kan. Okay, so macam biasalah. Iaitu Q14 bahagi dengan RM1. Okay, bahagi dengan RM1. Okay, darat dengan 100 sama dengan 160. Okay, maka Q14 sama dengan 160 bahagi dengan 100. So, dapat berapa sini? Dapat RM1.50. Oh, apa tahu? Naik 6 sen. Okay. Snack mula-mula buat RM1. Pada tahun 2014, RM1.06. Naik 6 sen kos dia. Kos buat dia. Okay, sekarang ni dia nak apa? Dia nak bilangan snack. Okay, so bagaimana nak tahu bilangan paket snack? Okay, bilangan snack. Okay, sama dengan 2,500 bahagi dengan sian sen. Tolong kira sekejap berapa? Cikgu dah ada kalkulator. Sebab cikgu rasa ada titik pembelahan Korang kira? 1562.5. Okey, bagi titik pembelahan. Sekejap. 5. 1,562.5. Okey, Atirah, cikgu nak tanya. Berapakah bilangan maksimum yang kita dapat hasilkan? 1562. Berapa ambil 1,562? Takkan buat snack separuh tu. Maknanya kita dah akan jual produk yang separuh tu. So, bilangan maksimum. Okey, maksimum kat sini. Kita ambil kurang daripada ni. Tak kira lah, walaupun dia 1,562.999 ke, 9,888 ke, okey, ataupun 555 ke, kita ambil kurang iaitu 1,562. Okey, sahaja. Okey, tak boleh lebih daripada 1,562 sebab bila melibatkan produk, kita tak akan jual produk yang tak cukup sifat dia. Okey. Dalam Islam pun kata, dalam Islam pun marah juga. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Ginilah soalan. Soalan kan payah mana, cuma kena fikirlah. Fikir sikit. Fikir. Okey, soalan yang terakhir hari ini. Ini tajuk apa ni soalan ni? Kalau soalan terakhir, soalan ni kalau dalam handout yang cikgu bagi kat awak ni, soalan yang ada air pancuk soalan nombor 3 tu. Kertas 2 soalan nombor 3. Okay, dia cari koordinat. Tapi ni soalan, ini adalah soalan macam je soalan matematik. Tapi dia advance sikit. Okay, ni soalan buku merah Sebab handout yang cikgu bagi tu, cikgu rasa dah boleh dikatakan 90% dah bincang kot. Tapi kalau rasa nak tengok jawapan ataupun penyelesaian, cikgu dah selesai dah. Esok mari atas meja, mari kat cikgu. Kena suruh cikgu ambil gambar. Kalau dah cikgu scan lah petang ni tengok mana-mana. Okey, tengok soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 dia kata dah situ. Dia kata apa sini? Lukisan tak terima Maknanya siapa yang guna kertas graf? Nak jawab soalan ni tak lihat maknanya. Okey. Siapa yang guna skala drawing ni? Mana menggunakan lukisan bergraf faham? Manalah tahu yang ambil JKT ke apa ke, dia buat graf pakai benda kertas graf. Dia buat lukisan ni pakai graf. Okey, so tidak diterima walaupun betul. Okey, walaupun betul. Okey, so untuk soalan ni dia mesti menggunakan pengiraan satu persatu. Okey, him dia yang pertamanya dia adalah segi 4.
Him yang kedua bersudut 90. Okey, kita kena hati-hati. Okey. Yang seterusnya, apa lagi him yang ketiga? Ada ke? Him yang ketiga adalah kecerunan yang sama, nampak tak? Iaitu kecerunan CD dia sama dengan kecerunan BC. BA. Apa maksud kecerunan yang sama? Selari. 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 Okey. Selari. Ada apa-apa nak tanya? Okey, selagi. Okey, cikgu nak tanya untuk soalan A ni. Kita nak start kat mana? Kita nak mulakan kat mana? Kita nak mulakan kat mana? Di satu je boleh mula. Kat mana nak mula? Kat B tu. Kat K. Kat K. Kat K. Mana K? Mak titik kita ada A, B, C, D je. Kat mana pula K? K yang kita nak cari Okey, untuk soalan ni, kita boleh menggunakan apa yang kita belajar iaitu serenjam ataupun bersudut gini. Bersudut terjam. Apakah yang belajar kat sini? Katakan kat A lah. Ni adalah A. A adalah titik dia apa? 0, 1. Kat sini adalah B. Ni adalah titik B. Okey. K sama dengan negatif 5. Dan yang seterusnya ini adalah titik D. Iaitu hash negatif 2. Okey. Kita boleh guna ni. Apa maksud ni? Apa maksud dia? Jenis tu. Tak Apa maksud dia ni? Ni maksud dia. Awak ingat tak ni? Nilai dia sama. Nilai M dia sama. M dia sama? Bila pula serenjang ni M dia sama? I mean M1 darab M2 sama dengan negatif 1 kan? Itu maknanya berserenjang tu. Betul? Ataupun bersudut tegak. Nampak tak? Faham tak maksud cikgu Kali lagi cikgu, kali lagi. Kali Tak faham lah cikgu. tak faham. Sekejap cikgu. Hilang. Sekejap Cikgu cari nota dulu. Nota ni nota geometri koordinat ni. Sekejap cikgu cari nota awak dulu ya. Ulan kaji nota sini. Okey, nota ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, buku teks form 4 sampai form 5 di sini. Okey, ada bawa more tajuk ni. Sebab soalan ni masuk pula tahun ni dalam SPM. Okey ni. Okey, geometri koordinat yang perlu awak kena tahu garisan selari dengan garisan serenjam. Apakah dimaksudkan dengan garisan selari? Iaitu kecerunan dia adalah sama. Apakah yang dimasukkan dengan, nampak tak? Apakah yang dimasukkan dengan garisan serenjam? Garisan serenjam mengikut formula dia adalah M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Tu maksud dia. Okey. So, kat sini, bagaimana cikgu tahu serenjam? Okey, sebab ada ni. Ni. Ada benda kecil Kalau awak tak guna benda kecil ni sebagai serenjam, jeng lah. So, kat sini, kita boleh katakan bahawa kecerunan DA darab dengan kecerunan, baik pakai M. M maknanya kecerunan tu. Kecerunan AB sama dengan
negatif 1. Tu je yang perlu awak faham. Okay. Nah, ni cikgu kira yang titik ni. Kalau awak rajin nanti awak kira titik ni. Okay, mesti jawapan yang sama kak. Okay, jawapan yang sama kak. Okay. So, cikgu nak kira titik ni dulu. Boleh? Faham tak maksud cikgu ni? Boleh. Boleh. Okay, katakan kecurunan DA. Okay, DA. Kecurunan bermula daripada titik Y. Okay, titik Y. Negatif 2 tolak 1. So, dapat apa? Dapat 3. Betul tak? Negatif 3. Negatif 2 tolak 1, negatif 3. Cikgu congoklah luas 6. Hash tolak kosong. Dapat hash. Okay. Okay, yang seterusnya. Ambil titik Y. Negatif 5 tolak negatif 1. So, dapat negatif 6. K tolak kosong. Dapat K. Boleh? Boleh tak Boleh? Okay, so berapa kat sini dapat? Kat sini dapat sama dengan negatif 1. So, kat sini dapat 18. Faham tak Hash K sama dengan negatif 1. Maka hash K sama dengan negatif 18. Okey, sebabkan nilai HK ni tak boleh, kita ambil titik satu lagi, titik belah kiri. Tadi jika ambil titik belah kanan ni. Okey, titik belah kanan ni. Tengok ni, sekarang ni cikgu nak ambil titik yang kedua. Okey, rupanya kena buat sama serta juga soalan ni. Okey, titik yang kedua. Okey, yang ini, titik ni cikgu olah dia dah bentuk ni. Senang sikit nak tengok. Okey, olah dia dah bentuk 90. Okey, yang ini titik D. Okey, titik D kat sini bersamaan dengan hash tolak 2. Kita tengok lagi. Yang ini adalah titik C. Negatif 4, negatif 6. Okey, yang ini titik apa? Titik A. 0, 1. Okey, pun sama. Iaitu kecerunan DA darab dengan kecerunan DC sama dengan negatif 1. Okey, so apa yang perlu kena buat kat sini? Tadilah. Okey, DA ambil Y dulu, titik Y dulu. 1 tolak 2, dapat 3. Okey. 0 tolak dengan hash, so dapat negatif hash. Kat sini, ambil Y dulu. Negatif 6 tolak dengan tolak 2. So, akan dapat negatif 4. Okey. Tekan je kereta. Tolak 6, tolak 2. Okey. So, akan dapat negatif 4 per dengan. Okey. Negatif 4 tolak dengan hash. So, kat sini dapat berapa? Negatif 4 tolak hash. Sama dengan negatif 1. Okey, so balikkan kat sini dapat 12. Kat sini dapat negatif hash. Okey, kena kembang lah kat sini. Okey, ni 4 ni. Okey, so kat sini macam biasalah. Kembang macam biasa. Okey, lepas tu buat apa? Buat kaedah perfakturan. Okey, buat kaedah perfakturan. Okey. So, bila kaedah perfakturan? Sekejap, 4, 3, 2. Berapa? 6, 2, 12.
Okay, so kat sini akan dapat hash sama dengan negatif 6. Hash kat sini sama dengan 2 lah. 6 kali 2 negatif 12. Positif, okay, beres. So sini dapat 4 hash. Sini akan dapat hash ngarut Okay, cikgu congok dia sekejap Betul dah Cuba tekan calculator. Rasa betul dah ni. Okay. So kita tengok di mana kedudukan hash. Hash dia duduk kat sebelah kiri. So duduk sebelah kiri, nilai X dia mesti nilai X yang negatif tu. Okay. Nilai X dia kat sini mesti nilai X negatif. Okay, nilai X negatif. Bila nilai X negatif, apakah yang perlu kena buat? Nilai yang positif ni kita ignore je. Okay, ignore je. Bukan salah, betul. Cuma tidak ada pada gambar rajah ni. Okay, ignore saja. So nilai yang kita guna adalah hash sama dengan negatif 6. Okay, so masuklah kat sini. Apabila hash negatif 6, okay, maka K bersamaan negatif 18 bahagi dengan hash. Maka K kat sini negatif 18 bahagi dengan negatif 6. Maka K adalah 3. Okay. Okay, soalan ni sangat bagus. Okay, soalan ni sangat bagus sebab soalan ni mesti merujuk pada gambar rajah. Okay, soalan ni mesti merujuk pada gambar rajah. Okay, satu lagi soalan terakhir hari ni. Okay, soalan terakhir nanti. Okay, dia nak apa? Dia nak persamaan locus. So locus ni tengok balik. Boleh dikatakan tiap-tiap tahun ni ada tajuk favourite locus ni. Okay, persamaan locus. Okay, persamaan locus, cikgu nak tanya. Guna formula apa? Oh, tak ada formula dalam ni. Guna formula apa persamaan locus? Cikgu cari je. Cari. Okey, persamaan locus kita guna formula apa? Ignore. Ignore. Pakai formula apa? Cikgu dah jelas, Okey, pakai formula jarak. Okey, pakai formula jarak. So, pakai formula jarak. Okey, dia kata apa? Persamaan locus titik P yang bergerak dengan keadaan jarak dari titik B. Okey, B dah ada kat sini tak? Okey, P ni XY. Sentiasa 3 unit. Seterusnya, tunjukkan bahawa locus bagi titik P itu menyentuh pada part CY. Apa maksud menyentuh pada part CY? Iaitu B kuasa 2 tolak part AC sama dengan kosong. Tu je apabila X kosong. Okay. Balik je lah. Okay, so untuk soalan ni. Oh, tak ada sampai sini je Untuk soalan ni. Okay, cikgu cadangkan. Okay. Soalan B. Buat dulu titik P adalah XY. Okay, XY dia P adalah XY. B ya. Okay, B adalah K berapa K? K6 ya. K3. K3 negatif 6. Okay, maka sini adalah 3 negatif 5. K adalah okay, 3 negatif 5. Okay, so dia nak apa? 3 kali ganda. So jarak dia 3 lah. Jarak dia 3. Okay, kita buat selalu satu-satu. Cikgu selalu yang ini. Okay, jaraknya 3. Bermaksud X tolak 3 kuasa 2. Okay, tambah dengan guna formula jarak Okay, tambah dengan Y tolak 5. So, tolak-tolak jadi tambah. Tambah 5 kuasa 2 sama dengan 3. Okay, ni adalah apa? Punca kuasa. Guna formula jarak. So, bagaimana nak elakkan punca kuasa? Kedua-duanya adalah
kuasa 2. Bila kuasa 2 kedua-dua belah bahagian, awak akan dapat X tolak 3 kuasa 2 tambah dengan Y tambah dengan 5 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2. Okey, so kat sini keupayaan awak menggunakan PMP. Maka kat sini dapat X kuasa 2, kat sini dapat 6 X, kat sini dapat 9, kat sini dapat Y kuasa 2, kat sini dapat 10Y, kat sini dapat 25, kat sini dapat 9. So susun dia secara apa? Secara rumah 2 tekad dulu. Ambil dulu rumah 2 tekad. Lepas tu ambil rumah setekad. Lepas tu ambil apa? Ambil tak ada rumah 9, 34. 34 tolak dengan 9. Berapa lah? Lah 9 dengan 9 ni habis tau. Dipotong dah ni. Apalah dia susah sangat jadi 25. Okey, ini adalah persamaan lokus. Okey, ini untuk soalan yang pertama. Okey, ini adalah persamaan lokus. Dia ada persamaan lokus tau. Seterusnya bermaksud menggunakan maklumat sebelumnya. Tunjukkan bahawa lokus P itu menyentuh pada paksi Y. Kalau menyentuh pada paksi Y, paksi X dia kosong ni menyentuh pada paksi Y. Katakan gini. Okey, menyentuh pada paksi Y gini. Maknanya X dia kosong. Ni. Sini nilai X dia kosong, nilai Y dia ada nilai. Okey, itu maksudnya. Okey, menyentuh pada paksi Y. Menyentuh pada satu titik, kita dah belajar iaitu B kuasa 2 tolak 4AC. Sama dengan kosong. Itu yang kita belajar. Okey. So ambil balik kat sini. Ambil balik. Iaitu X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 6X tambah 10Y tambah dengan 25 sama kosong apabila X sama dengan kosong. Sebab nak menyentuh pada paksi Y tau. So tinggallah Y kuasa 2 tambah 10Y tambah dengan 25 sama kosong. Kena pasti dulu. A 1, B 10, C 25. Maka kat sini B kuasa 2 tolak 4AC mesti sama dengan kosong. Okey, so kita masuk dulu. B berapa? 10 kuasa 2 tolak 4 A 1 25 sama kosong. Maka 100 sini 100 sama kosong. So kosong kosong. Iaitu left hand side sama dengan right hand side. Okay, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Maka lokus P menyentuh paksi Y pada satu titik. Ia menyentuh pada satu titik lah. Okay, pada satu titik. Dia menyentuh ni dua keadaan. Okey. Oh, cikgu buat pada satu titik terus buat. Tidak khabar. Dua titik tau. Dia kata dah pada satu titik. Dah pada satu titik. Okey, pada satu titik. Kalau dia, katakan soalan tu, ubah dia. Dia ubah. Dia kata pada dua titik. Okey, kalau pada dua titik, soalan dah ni paksi Y. Ni paksi X. Ia jadi gini. So persamaan dia adalah B kuasa 2 tolak 4 AC mesti lebih besar dari kosong. Lebih besar dari kosong bermaksud sebelah kiri mesti positif. Nilai yang kita dapat ni mesti positif. Okey, positif value. Kalau dia kata memotong pada dua titik. Boleh juga tanya soalan gitu. Memotong pada dua titik. Okey, hak merah ni adalah pengetahuan sahaja. Mana dah tahu soalan kalau dia uji kita macam tu. Okey, ada soalan ke sebelum bersurah? Dah kompak dah sekarang ni. Ada yo. Ada. Okey, so cikgu rasa setakat ni saja dahulu. Terima kasih pada hari ni yang datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, selamat berbuka. Selamat berbuka puasa. Selamat kasih, berbuka cikgu. cikgu. Bye-bye. Baik. Bagi rumah